Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali di Education Intelligence bersama dengan saya, Cikgu Inspektor Kadet Muhammad Taufik bin Ibrahim. Kita akan meneruskan topik pembelajaran kita Sains Tingkatan 4. Alright. Jadi untuk hari ini kita belajar tajuk baru, bab baru iaitu jirim dan bahan. Okey. Sebelum tu saya ada bagi latihan. Jadi kita tengok dulu anda semua dapat jawab ke tidak. Okey, tengok latihan. Soalan yang pertama, mengapakah variasi di kalangan benda hidup penting? Okey, kita dah belajar sebelum ni variasi. Kenapa variasi penting bagi benda hidup? Okey, antara pilihan jawapan, variasi semasa pembiakbakaan pilihan lembu menghasilkan lembu yang berkualiti lebih baik. Yang kedua, ciri baharu yang dapat menyokong kemandirian spesies dapat dihasilkan. Yang ketiga, semua individu bagi suatu spesies mempunyai ciri yang sama. Itu ialah pilihan jawapan. So, jawapan yang betul ialah A, 1 dan 2 sahaja. Yang ketiga ni salah lah. Semua individu bagi suatu spesies mempunyai ciri yang sama. Tak sama dia mengikut spesies yang berlainan. Manusia. Okey, kalau haiwan. Okey. Soalan yang kedua. Kaji maklumat berikut. Okey, kita dapat satu maklumat. Dipengaruhi oleh faktor persekitaran, perbezaan ciri adalah tidak ketara. Jadi soalannya, antara yang berikut yang manakah menunjukkan ciri-ciri tersebut? Okey, ni soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, dia tanya variasi jenis apa. Dia tak tanya direct, dia tak tanya secara langsung soalan tu. Tapi dia tanya, dia bagi contoh dan jawapan pun contoh juga. Jadi kita kena fikir dua kali. Okey, jadi antara yang berikut yang manakah menunjukkan ciri-ciri yang tersebut. Jadi ciri-ciri yang dua maklumat yang diberi ni, variasi jenis apa, contoh dia. Dia tak tanya variasi jenis apa, dia tanya contoh terus. Okey, tengok soalan, jawapan. A, kumpulan darah. B, jenis cuping telinga. C, ketinggian. D, keupayaan menggulung lidah. Okey, kemahiran berfikir aras tinggi ni kita kena fikir dulu sebelum jawab. Jadi, daripada soalan ni kita kena tahu variasi jenis apa. Okey, dipengaruhi oleh faktor persekitaran, perbezaan ciri adalah tidak ketara, selanjar atau tak selanjar. Okey, kita kena tahu. Okey, jadi jawapannya ialah ketinggian. Okey, ketinggian ni tidak ketara. Okey, kalau kumpulan darah kita tahu. Ada kumpulan darah A, AB, O. Okey, jenis cuping telinga kita tahu secara jelas, melekat, terpisah. Keupayaan menggulung lidah kita pun boleh tahu. Boleh ke tak boleh. Tapi ketinggian kita tak dapat beza secara tepat. Okey, jadi jawapannya ialah C lah. Okey, seterusnya. Soalan ketiga, apakah yang boleh dilakukan untuk memastikan penyelidikan genetik tidak disalahgunakan? Okey, jadi jawapannya A. Badan khas ditubuhkan untuk memastikan semua kajian adalah mematuhi kod etika. Ada satu badan yang kontrol semua research oleh saintis. Barulah kita tak boleh salah guna. Okey, jadi kita masuk kepada tajuk bab 4, topik yang pertama. Okey, kalau kita tengok di sekeliling kita, banyak benda yang terdapat. Okey, di sekeliling kita, benda fizikal lah terutamanya. Ada meja, handset, buku, air, kentut pun ada. Kentut ni jangan fokus kepada orang, fokus kepada kentut tu. Okey, balon udara. Jadi benda-benda semua ni ialah jirim. Okey, jirim ni benda yang terdapat di sekitar kita. Senang je kita nak kenal pasti. So jirim ni terbahagi kepada 3 keadaan. Yang pertama pepejal, yang kedua cecair, yang ketiga gas. Okey, apa tu jirim? Jirim ialah sesuatu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey, dia jirim ni mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Ada dua point ataupun fakta yang awak kena tahu. Okey, iaitu jisim dan memenuhi ruang. Tu sifat jirim. Okey, jisim tu apa? Okey, tengok jisim. Jisim sesuatu objek tidak berubah walau di mana objek itu berada. Jisim tu tetap. Okey, apa tu jisim? Kuantiti jirim yang terkandung di dalamnya. Contoh, dalam badan saya ada jirim. So, saya pergi kat mana sekalipun, pergi ke bulan ke, planet Zuhal ke, planet Pluto ke, saya tetap saya. Jirim saya tak berubah. Okey, yang berubah apa? Jisim berbeza dengan berat dan tidak dipengaruhi oleh daya graviti. Okey, contoh, kita bagi satu contoh. Manusia di bulan. Okey, kenapa manusia di bulan dia boleh bergerak, melompat-lompat, ringan sangat, boleh terbang ke sana kemari? Sebab di bulan gravitinya rendah. 1/10 berbanding graviti di bumi. Tetapi jisim tetap sama.
Kenapa? Jirim yang terkandung dalam badan ni tak akan berubah. Okey, itu beza antara jisim dan jirim. Berat akan berubah sebab berat ni mengikut graviti tempat masing-masing. Di bulan lain, di bumi lain. Saya bagi satu contoh. Superman berasal daripada planet Krypton. Kenapa Superman turun ke bumi? Dia sangat power. Boleh terbang, boleh angkat benda berat. Sebab, ni bukan fakta, ni dongeng, tapi kita nak kaitkan senang. Di planet Krypton, graviti sangat-sangat tinggi. Okey, sangat-sangat tinggi. Jadi bila Superman tu pergi ke bumi, graviti bumi slow, perendah, low. Jadi dia senang terbang ke sana kemari sebab graviti dia rendah. Graviti kurang. Kalau kita pergi ke tempat graviti yang tinggi, graviti yang rendah ke tinggi ke, kita akan berbeza kekuatan kita. Tapi jirim tetap sama. Okey, tak akan berubah. Okey. So dalam tajuk ni kita kena belajar teori kinetik jirim. Okey, teori kinetik jirim jirim terdiri daripada zarah-zarah yang sangat halus dan diskret. Zarah-zarahnya sangat halus, diskret ataupun seni, kecil. Okey, boleh ditengok melalui mikroskop sahaja. Zarah-zarah sentiasa bergetar, berputar dan bergerak bebas. Sentiasa bergerak. Walaupun dia pepejal, dia tetap bergetar, berputar. Apatah lagi cahaya ataupun gas, dia lagilah boleh bergerak bebas. Okey. Terdapat daya tarikan dan daya tolakan di antara zarah-zarah. Ada daya tarik dan daya tolak antara zarah-zarah tadi. Zarah-zarah mempunyai tenaga kinetik dan sentiasa berlanggar sesama sendiri. Apabila suhu meningkat, tenaga kinetik juga akan meningkat. Ini ialah teori kinetik jirim. Kadang-kadang soalan tanya direct. Dia akan senaraikan apakah teori kinetik jirim, kita kena pilih. Okey, jadi kena hafal sikit benda ni. Okey. Sebab apa zarah-zarah bergerak sesuka hati dia? Ada satu saintis yang menjumpai gerakan zarah ni, kita panggil ni ialah gerakan Brown ataupun Brownian movement. Dijumpai oleh seorang saintis, nama pun Brown jugalah. Okey, beliau telah menjumpai pergerakan zarah yang dinamakan sebagai gerakan Brown. Apa gerakan Brown ni? Pergerakan rawak zarah dan berlanggar antara satu sama lain. Dia tak ada dia tak ada hala tuju. Dia main hentam saja, suka hati dia. Itu dinamakan sebagai rawak. Okey, dan dia melanggar antara satu sama lain. Zarah yang sentiasa bergerak boleh meresap ke celah zarah lain. Zarah yang tadi yang bergerak laju sana kemari itu, dia boleh masuk ke dalam celah-celah zarah yang lain. Ini dinamakan sebagai resapan. Okey, sebab itulah kalau kita ambil gula, okey, zarah gula tu pepejal. Bila masuk dalam air, kita kacau gula dalam air, gula akan melarut dalam air. Sebab zarah gula tu masuk celah-celah zarah air. Tu konsep dia, resapan. Okey, zarah bergerak ke kawasan yang mempunyai sedikit zarah. Pergerakan zarah bergantung kepada suhu persekitaran. Okey, kalau suhu tinggi, dia lagi bebas, lagi panas, lagi kuat, contoh analogi senang saya bagi tahu. Katakan satu kumpulan kita hantar pergi ke Afrika, panas. Okey, satu kumpulan lagi saya hantar ke kutub Antartika, sejuk. Cuba tengok dia punya pergerakan. Katakan 5 orang sana, 5 orang sini. Pergerakan orang tu macam mana? Kalau panas, kita terpaksa duduk jauh-jauh. Panas berlari sana nak cari angin, betul? Kalau di tempat Antartika sejuk, kita akan berkumpul ramai sejuk. Sama juga dengan zarah. Zarah bila suhu tinggi, dia akan gerak bebas. Tenaga kinetik tinggi. Bila dia keadaan sejuk, dia akan duduk setempat sahaja. Sama juga dengan manusia lah. Zarah pun macam tu juga. Okey? Semakin tinggi suhu, semakin tinggi tenaga kinetik dan semakin tinggi pergerakan zarah. Okey. Okey, sifat jirim dalam keadaan pepejal, cecair dan gas. Jirim tadi ada 3. Pepejal, cecair, gas. Jadi kita nak kaji atom-atom ataupun jirim dalam 3 keadaan ni macam mana kedudukan dia. Okey. Kalau susunan zarah, pepejal, dia tersusun rapat, padat dan teratur pada kedudukan yang tetap. Okey, tengok dia padat, rapat, dia teratur. Okey, ini dalam keadaan pepejal. Kalau cecair, tidak teratur dan susunan kurang rapat, tapi masih lagi dekat-dekat. Tapi dia cuma tidak teratur dan kurang rapat. Okey, kalau gas, tengok gas. Tu ialah gerakan Brown tu. Mengata-kata, langgar antara satu sama lain, gerakan rawak. Tidak tersusun dan jauh antara satu dengan yang lain. Okey, pergerakan zarah. Kalau pepejal hanya bergetar dan berputar pada kedudukan yang tetap. Okey, zarah dia tak duduk statik. Dia mesti, kalau dia diam pun, dia duduk tak bergerak mana-mana pun, dia tetap akan bergetar, akan berputar.
Okey. Kalau cecair bergerak secara rawak dengan agak perlahan, kalau gas bergerak secara rawak dengan pantas. Okey. Okey, daya tarikan. Kalau pepejal sangat kuat, sebab itulah dia duduk rapat-rapat, teratur. Sebab daya tarikan tu sangat kuat antara satu sama lain. Cecair sederhana, sebab tu jauh sikit. Kalau gas sangat lemah, sebab itulah zarah antara zarah A dengan B sangat jauh. Okey. Tenaga kinetik zarah. Kalau pepejal sangat rendah. Sebab dia duduk dalam keadaan tetap. Dia bergetar pada keadaan dia saja. So, tenaga kinetik dia rendah lah. Kalau cecair sederhana, nampak juga bergerak. Kalau gas, kinetik sangat tinggi. Sebab tu dia bergerak merata-rata dan jauh antara satu sama lain. Ketupatan pepejal tinggi, cecair sederhana, gas rendah. Okey, bentuk. Pepejal tetap. Okey. Katakan saya ambil satu span bentuk segi empat masuk dalam cawan bentuk bulat. Tetap pepejal tu bentuk segi empat. Dia takkan berubah. Bentuk pepejal ni tetap. Kalau cecair mengikut bentuk bekas. Katakan cawan bentuk bulat, kita masukkan air. Dia akan ikut bentuk cawan bulat. Kalau cawan petak, ikut bentuk petak. Okey. Kalau gas mengisi bentuk bekas, dia akan isi keseluruhan bentuk bekas tu. Isi padu tetap bagi pepejal, cecair tetap, gas memenuhi bekas. Okey, contoh, kalau pepejal ais. Okey, dia tetap. Katakan ais ni bentuk segi empat, masuk dalam cawan, tetap segi empat. Okey. Air dia akan mengikut bekas. Katakan cawan bentuk macam silinder lah bentuk dia. Segi empat lah bentuk dia. Kalau wap air, gas, dia akan memenuhi bekas. Okey. Okey, perubahan keadaan jirim. Okey. Okey, ni ada 3 keadaan jirim tadi. Pepejal, cecair, gas. Okey. Perubahan keadaan jirim akan berlaku apabila adanya haba. Okey, yang kita bincang. Okey. Kita tengok perubahan keadaan jirim. Apa yang berlaku dulu. Kalau cecair bertukar menjadi pepejal, kita namakannya sebagai pembekuan. Pepejal bertukar menjadi gas, kita namakannya sebagai pemejal luapan. Gas kepada cecair, kondensasi. Yang ni mudah. Kita mesti ingat daripada sekolah dah kita belajar benda ni. Okey, kalau terbalik, pepejal menjadi cecair, peleburan. Cecair kepada gas, penedihan. Gas kepada pepejal, tetap pemejal luapan. So, ada 1, 2, 3, 4, 5 yang kita kena tahu. Proses. Okay? Saya akan explain, saya akan terangkan setiap proses ni. Okay. Hubungan antara perubahan haba dengan perubahan kinetik zarah dalam jirim. Okay. Perubahan keadaan berlaku jika terdapat 2 benda ni. Pembebasan haba dan penyerapan haba. 2 benda ni ada, maka berlakulah perubahan keadaan jirim yang kita bincang tadi. Okey, katakan peleburan. Ni ialah pepejal. Okey, peleburan, pertukaran antara pepejal menjadi cecair. Apa yang berlaku? Peleburan berlaku pada takat lebur 0 darjah Celsius. Haba diserap menyebabkan tenaga kinetik zarah tinggi. Haba diserap. So, bila haba diserap, tenaga pun tinggi. Okey. Zarah akan bergetar dengan lebih kuat dan cepat. Zarah pada pepejal ni akan bergetar lebih kuat sebab tenaga kinetik semakin banyak. Selepas tu, daya tarikan antara zarah akan berkurang. Sebab kinetik tinggi tadi, daya tarikan antara zarah akan berkurang dan menyebabkan zarah bergerak lalu menjadi cecair. Daya tarikan antara zarah-zarah ni semakin kurang, lepas tu dia akan menjauhi antara satu sama lain, maka berlakulah perubahan keadaan jirim. Daripada pepejal kepada cecair. Okey, itu proses yang pertama, peleburan. Okey, proses pembekuan. Daripada cecair kepada pepejal. Okey, apa yang berlaku? Peleburan berlaku pada takat beku, 0 darjah Celsius. Cecair disejukkan dan haba dibebaskan. Yang ini haba dibebaskan. Bila haba dibebaskan, tenaga kinetik zarah akan semakin berkurang. Haba bebas, tenaga tak ada. So, tenaga kinetik semakin kurang. Bila tenaga kinetik semakin kurang, daya tarikan antara zarah akan bertambah. Tengok, daripada tenaga kinetik tinggi, dia jadi rendah. Sebab daya dah tak ada. So, dia akan merapat-rapat-rapat. Last kali, akan jadi pepejal. Zarah semakin dekat dan diikat membentuk pepejal. Okay, ini proses pembekuan. Okay. Seterusnya, proses pendidihan daripada cecair kepada gas. Pendidihan berlaku pada takat didih iaitu 100 darjah Celsius. Apabila cecair dipanaskan, haba diserap. Okay, haba diserap masuk ke dalam cecair. Tenaga kinetik zarah semakin bertambah. Okay, jadi bila tenaga kinetik bertambah, tenaga kinetik yang tinggi tadi tu akan mengatasi daya tarikan antara zarah.
Okey, daya tarikan antara zarah tu didapat diatasi oleh tenaga kinetik. Jadi terputuslah ikatan. Jadi zarah-zarah ni akan bergerak bebas. Zarah-zarah terbebas dan membentuk gas. Okey, ini ialah pendidihan. Okey, kondensasi. Daripada gas kepada cecair. Gas disejukkan, haba dibebaskan. So bila haba dibebaskan, tenaga kinetik akan berkurang. Bila tenaga kinetik berkurang, daya tarikan akan bertambah. Bila bertambah, zarah akan membentuk cecair. Okey. Ini ialah proses yang kelima, pemejal wapan. Okey, pemejal wapan ni ialah proses pepejal berubah menjadi gas ataupun gas menjadi pepejal. Dua-dua ni kita panggil dia sebagai pemejal wapan tanpa melalui keadaan cecair. Okey, ni special pemejal wapan. Zarah di dalam pepejal memperoleh tenaga kinetik yang mencukupi untuk bergerak bebas dan menjadi gas. Tenaga dia dapat banyak. Dia dah skip satu step, cecair tak lalu. Daripada pepejal terus jadi gas. Daripada gas terus jadi pepejal. Contoh, iodin, ais kering dan naftalena. Contoh senang aja. Contoh pewangi yang kita beli dekat supermarket ke. Okey, pewangi tu yang pepejal kita buka tu lama-lama dia akan habis. Itu pepejal. Lama-lama dia akan habis sebab dia bagi aroma dekat rumah kan. Itu contoh pemejal wapan tu. Okey. Jadi ni secara kesimpulannya, pepejal, cecair, gas. Daripada pepejal nak jadi cecair, proses peleburan. Daripada cecair nak pergi ke gas, proses pendidihan. Daripada gas nak jadi cecair, pendidihan. Ni typing error, okey. Ni ialah kondensasi. Saya tulis sikit. Ni typing error ni. Kondensasi. Daripada gas kepada cecair, kita namakannya sebagai proses kondensasi. Cecair kepada pepejal, pembekuan. Pepejal kepada gas, pemejal wapan. Gas kepada pemejal wapan. Gas kepada pepejal, pemejal wapan. Okey? Jadi dia ada beza. Bebas haba atau serak haba. Kalau proses di atas ni, daripada pepejal, cecair, gas, haba diserap oleh zarah. Pemanasan lah kiranya. Okay, kita tinggikan pemanasan dia. Bila panas, tenaga kinetik pun tinggi. Bila tenaga kinetik tinggi, daya tarikan pun akan lemah. Jadi zarah akan semakin menjauh. Kalau sebelah sini, gas bertukar menjadi cecair, menjadi pepejal, penyejukan. Haba dibebaskan oleh zarah. Bila haba dibebaskan oleh zarah, tenaga kinetik itu akan tinggi. Bila tenaga kinetik itu, tenaga kinetik rendah. Bila tenaga kinetik rendah, daya tarikan semakin kuat. Bila tenaga kinetik itu rendah, daya tarikan rendah, daya tarikan tinggi, jadi zarah-zarah tu akan semakin merapat dan jadi cecair dan pepejal. Okey. Okay, saya padam yang saya coteng tadi. Okey, kita akan masuk kepada soalan. Okey, sekarang ni semua dah faham. Okey, jadi teori kinetik jirim kena tahu, perubahan keadaan jirim kena tahu, prosesnya macam mana. Ada 5 proses. Yang pertama tadi kita bincang peleburan, pendidihan, kondensasi, pembekuan dan pemejal wapan. Dia ada sebab mengapa proses tu berlaku. Sebab apa? Dua benda. Yang pertama, sama ada haba dibebaskan atau yang kedua, haba diserap. Tu kena tahu. Fakta tu kena tahu. Kalau fakta kita dah pegang kuat, mana-mana soalan pun senang nak jawab. Okey, contoh soalan yang pertama ni. Rajah 1 menunjukkan resapan bagi kalium mangganat 7. Okey, ini ialah air. Ni penitis. Ni ada larutan kalium mangganat. Kita letak setitis dalam ni. Lama-lama, kalium mangganat akan campur dengan air tu, bertukar terus. Jadi, soalan dia, menurut teori kinetik jirim, apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada proses di atas? Ini pun soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, proses apa yang berlaku? Okey, sebab apa berlaku benda ni? Saya dah bincang tadi. Saya dah terangkan tadi. Cuba jawab. Soalan yang kedua, mengapakah gas lebih mudah untuk dimampat berbanding cecair dan pepejal? Kenapa gas dia senang nak mampat berbanding gas dengan cecair? Okey, cuba jawab. Yang ketiga, rajah 2 menunjukkan graf penyejukan naftalena. Okey, kena ingat balik naftalena ni dia mengalami proses apa? Okey, proses pembekuan ke, pendidihan ke, pemejal wapan ke, kondensasi ke, kena tahu. Okey, berdasarkan graf. Ini semakin tinggi suhu, ni ialah masa. Ni ialah state keadaan jirim dia.
Apakah yang berlaku pada zarah-zarah naftalina di peringkat C dengan D? Peringkat 2 ni apa yang berlaku? Okey, cuba jawab, cuba baca elok-elok, refresh balik apa yang saya terang tadi. Kita akan belajar seterusnya struktur atom. Okey, jadi sekian saja, kita jumpa lagi pada masa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.